Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua penonton Nona? Pastinya semua sedang berehat dan bersantai di hujung minggu. Rumahku, syurgaku. Begitulah ibaratnya apabila berada di rumah sendiri. Tidak kira bagaimana keadaannya, bentuk dan saiznya, rumah sendiri jugalah tempat yang paling baik dan selesa untuk kita dan keluarga berteduh. Baiklah, hari ini Mira berada di rumah yang serba mewah dan Nona akan berkongsi tip dekorasi kepada anda yang gemar menghias rumah. Jangan ke mana, teruskan bersama Mira selepas ini. Menarik minggu ini, mak terhumban ke dalam longkang kerana hentakan yang terlalu kuat dekat perut tu, jadi bibir tu dia terhentak. Inspired daripada flower, dia nak empower woman. Haiwan-haiwan yang terdapat di Zoo Rabbit Land ni manja dengan pelanggan. Kata nak kenalkan, but dia macam tak ada effort pun. Putri macam malas lah. Ni kawan Putri kata kita tunggu Insta story dia. Putri tegur dia dululah sebab dia jenis Putri rasa takkan tegur Putri kot kalau Putri tak tegur dia. Nur Afirda Ramli atau lebih mesra disapa Fida Ramli dilahirkan sumbing kerana ibunya pernah terlibat dalam sebuah kemalangan sewaktu Fida berada dalam kandungan. Sejak kecil, dia sering menjadi bahan ejekan rakan sebaya. Namun, kisah silam itu tidak pernah mematahkan semangat ibu kepada dua orang cahaya mata ini untuk terus bangkit dan meniti kejayaan dalam bidang kecantikan. Macam mana terjadinya sumbing ni, apa yang diberitahu oleh ibu dan bapa Fida. So waktu abah nak hantar mak pergi kerja, ada kereta yang dia tak naik handbrake. So bila naik atas bukit tu, kereta tu dia ghostan dan dia terlanggar motor abah. Jadinya mak terhumban ke dalam longkang. Jadi apa yang diberitahu oleh doktor adalah kerana hentakan yang terlalu kuat dekat perut tu, jadi bibir tu dia terhentak. Macam itulah. Cuma dalam waktu mula-mula beranak tu, dia kata dia sedih lah. Bukan sedih sebab tak terima, tapi dia sedih sebab dia kesian. Kesian tengok Fida dalam keadaan macam ni. Sampai ada juga dia bagi tahu yang ada orang yang bawah rumah siap minta Fida kalau mak tak nak. Means dia nak jadikan Fida sebagai anak angkat lah kalau mak tak terima. Tapi mak dengan abah dia sangat-sangatlah sayang Fida. Dia sangat-sangatlah terima Fida seadanya. Rawatan dan pembedahan memang ada. Kalau ikutkan Fida punya bibir, belahan bibir ni dia terbuka. Ke semua orang yang sumbing ni, dia memang dia punya bibir ni terbuka. Cuma kalau sumbing tu dia ada level-level dia. Macam Fida hanyalah sumbing bibir. Sebab tu Fida tak sengau. Bila orang yang sengau ni dia selalunya dia sumbing bibir dan lelangit. Dia tak ada lelangit. Jadi dia ada sumbing lah. Fida memang dirawat, dijahitkan mulut ni, dirapatkan. Cuma Fida punya tahap jahitan tu agak kasar sebab masa tu memang mak abah tak mampu nak buat rawatan yang very halus dia punya jahitan. Jadi tapi tak apa, Fida okey je, kita terima je. Janji dia bersambung. Walaupun dia agak kasar, sebenarnya boleh buat lagi, tapi kita decide untuk macam ni je. Waktu dulu tu memang mak tak mampu, mak abah memang tak mampu. So asal dia bercantum dan boleh makan dan menyusu, alhamdulillah. Atas kekangan kewangan keluarga, Fida hanya sempat meneruskan pengajian dalam bidang kemahiran seni kulineri di tahap 3 sahaja. Beliau kemudian bekerja sebagai pelayan restoran untuk membantu keluarga. Selepas beberapa tahun, Fida mendapat tawaran untuk bekerja dalam bidang perhotelan sebagai pengurus bahagian jualan. Namun minat yang mendalam terhadap dunia kecantikan membawa Fida mencuburi bidang perniagaan pula. Sampai satu masa Fida dok terfikir yang aku kena keluar. Aku kena keluar untuk pastikan perempuan-perempuan lain yang sumbing macam aku ni
macam Fida ni pun berkeyakinan tinggi macam Fida. Sumbing ni dia bukan cacat, bukannya OKU. Jadi untuk Fida pastikan orang-orang yang sama sumbing dengan Fida lebih berkeyakinan, Fida akan pastikan Fida akan keluar lebih supaya diorang nampak Fida. Bermula dengan menjual pelbagai jenis produk kecantikan daripada usahawan tempatan, kini Fida adalah seorang daripada pengasas rangkaian produk penjagaan dan kecantikan rambut. Pencapaian diri yang paling tinggi setakat ni adalah pada tahun ni. Alhamdulillah, ya Allah, daripada tak ada apa-apa, orang kata sampai kita saving pun tak ada, pada tahun ni juga Fida dapat bantu seramai hampir 3,000 ejen Fida, dan juga dalam bidang ni Fida dah berjaya melahirkan 5 orang jutawan. Alhamdulillah. Dan di samping itu juga Fida dapat bahagiakan mak abah, bawa mak abah pergi jalan-jalan, bawa mak abah pergi naik kapal terbang, belikan apa yang mak abah nak, dapat bahagiakan anak minta tu boleh, minta ni boleh. Alhamdulillah, benda ni lah yang Fida nak sangat buat untuk keluarga. Sudah lali dengan keadaan bibirnya yang sering menjadi bahan ejekan dan gurauan, Fida akui sehingga kini masih ramai masyarakat di luar sana tidak segan silu melontarkan kata-kata yang kurang menyenangkan. Masih ada orang mempersoalkan lagi bibir Fida. Mesti ada, setiap hari ada. Macam yang tahu Fida ni online business. So bila setiap kali Fida live dekat TikTok ke, dekat IG ke, dekat Facebook ke, akan ada sentiasa orang tanya, kenapa bibir tu? Kenapa bibir tu sengit bengek? Cocok bibir ke? Sebab tu lah tak jadi sampai jadi macam tu buruk. Ada yang cakap macam tu. Tapi Fida buat tak tahu sahaja. So adakah Fida ada niat untuk merubah ataupun memperbaikikan lagi bibir ni? Actually bibir Fida ni masih lagi boleh diperbaiki, sebab kalau perasan bibir Fida ni dia agak kasar jahitan dia. Sebenarnya kalau zaman moden yang zaman sekarang ni, kita punya jahitan ni dia dah boleh jadi sehalus benang apa yang doktor gigi cakap dengan Fida. Cuma Fida decide untuk tidak perbaiki lagi, cukuplah. Yang sekarang ni pun orang kata dah banyak, orang kata menjadi punca rezeki Fida. Orang kata kalau tak ada yang sumbing ni, mungkin Fida tak jadi yang macam sekarang. So Fida decide untuk tidak langsung perbaiki lagi bibir. Cukuplah asal boleh makan, asal nampak elok. Alhamdulillah. Pasti anda nak tahu di mana Mira berada sekarang ni kan? Sekarang ni Mira berada di rumah pereka hiasan dalaman Loria ID and Construction. Rumah semindi 3 tingkat ini dimiliki oleh Tuan Ahmad Faisal Hisham dan isteri Puan Siti Hawa Ismail. Kediaman yang terletak di Shah Alam Selangor ini telah diubah suai keseluruhannya dengan konsep ala Inggeris. Rekaan dalaman yang menggunakan wainscotings dan wood paneling ini ternyata menyelahkan kemewahan konsep yang ingin diterapkan. Pemilihan perabot moden Eropah yang sesuai juga melengkapkan dekorasi kediaman. Baru-baru ini bertempat di Rumah Tangsi Chowkit Kuala Lumpur, satu pentas fashion iaitu KL Fashion Weekend 2021 telah berlangsung. Pereka fashion Wan and Mary menampilkan koleksi terbaru mereka untuk tahun 2022. Dipersembahkan secara digital iaitu kombinasi fizikal dan digital, ternyata ada kelainan dalam rekaan terbaru mereka kali ini.
Hampir 2 tahun tidak mengadakan pertunjukan fashion. Kali ini, Wan and Mary tampil dengan koleksi bagi tahun 2022 yang mengambil inspirasi daripada bunga dengan tema colourful serta pastel. Untuk koleksi Wan and Mary Spring Summer 2022 untuk tahun hadapan, kita mengetengahkan inspirasi daripada All in Bloom, which is inspired daripada flower, kan? Flower power, which is kita nak create the flower tu, the beauty of macam feminine, cantik. So kita nak empower woman. So that's why malam ni kita mengetengahkan koleksi yang feminine tapi but still strong and colourful. Kita mengetengahkan elemen-elemen yang banyak kepada layering, which is mix and match. Setiap collection tu dia ada berpieces lah. Kira memang kita orang pun sebelum ni memang buat pieces by pieces. Material pula kita orang menggunakan yang lembut lah, kira macam bentuk flowers tu. So material adalah Seperti organza, organdi, and ada duchess and velvet. Dari segi colour tu, sebenarnya kita orang buat collection ni pastel tu dulu. Sebenarnya ni macam upcycling lah. Kita menggunakan kain-kain yang kita dah pernah guna dulu, kita gunakan balik untuk create the new collection lah. Macam bowl tu memang kita buat very ready to wear sebab before ni Wan and Mary more to bespoke, more to create a costume for celebrity. So this time is the right time untuk kita orang buat create something yang ready to wear and simple. Kita sebagai identity Wan and Mary, kita memang create something yang more to dramatic, texture, kita play dengan eksperimentasi fabric, kita create, maybe kalau kita fabric baru pun kita guna fabric yang terpakai untuk create something new lah. Dan macam kita juga menggunakan colourful lah, colourful instead of macam colour yang biasa saja kan. So untuk collection ni memang bold colour and then colour natural macam tu. Koleksi kami kali ini memang kami buat khas untuk mereka di luar sana, wanita di sana yang ingin bergaya, yang suka pakai something bold, something yang feminine, tapi for any occasion sebenarnya. Sebabnya sebelum ni kita memang create something yang more to avant-garde, statement piece. This time is the right time untuk semua wanita di luar sana untuk boleh membeli. Gandingan duo ini turut berkolaborasi dengan Kelab Wanita Ikon Malaysia bersama 3 wanita iaitu Dato' Aziz, Datin Sharifah Syawati dan Datin Raja Iza. Saya memang suka sangat sebab apa? Apa yang saya pakai hari ini, palazzo dengan short jacket memang sesuai dengan style saya. Dan I think Wan and Mary ni adalah salah satu designer yang sedang meningkat naik. Dan selama ni saya tak pernah dengar, tapi malam ni saya suka sangat koleksi dia sebab apa? Very modern dan very vogue, dan saya rasa sesuai dengan wanita-wanita yang mempunyai power, mempunyai self-confidence yang tinggi. Dan ini yang sebenarnya apa yang cuba kita utarakan dan terapkan dalam KL Fashion Weekend ini, di mana kita memberi keyakinan diri kepada wanita untuk tampil lebih confident dan percaya pada diri and powerful. Semestinya Sisi suka sangat. Sebenarnya memang tak tahulah, Sisi punya personal style pun memang kena Sisi rasa dengan koleksi-koleksi tadi. Lepas tu colours kan very pastel, very ladylike kan. Memang Sisi sangat-sangat suka lah. So congrats Wan and Mary. Nak ucapkan all the best lah untuk Wan and Mary dan collection yang macam mungkin Sisi nak look forward tu kan selepas yang ini mungkin something edgy kan. So kita tengoklah macam mana nanti. Hopefully Sisi pun dapat memperagakan lah. Mungkin Sisi boleh dapat untuk pakai show-show Sisi ke apakah, will be very love to pakai lah. Masa hari ini sebenarnya koleksi Wan and Mary juga. Melakukan pelbagai jenis pekerjaan daripada berniaga buah-buahan
Sehinggalah perusahaan Taman Tema Air, Puan Dalila Ahmad dan suaminya menemukan minat yang mendalam terhadap pengendalian sebuah mini zoo. Menjadikan haiwan yang diimport sebagai tarikan utama, kini Zoo Rabbitland Jengke Pahang menjadi tarikan kunjungan ramai untuk beriadah bersama keluarga. Mula beroperasi pada Januari 2020, Dalila Ahmad, 43 tahun dan suaminya Muhammad Rafi, 48 tahun telah mengeluarkan kira-kira 1.5 juta ringgit untuk membangunkan zoo mini di Jengke Pahang. Mula-mula saya terfikir nak membuka zoo ni adalah pada minat saya, pada hobi saya lah. Memang saya suka binatang lah. Tanah yang berkeluasan 7 ekar ini kini menjadi penempatan kepada kira-kira 60 spesies haiwan dari serata negara. Haiwan amat memerlukan pemerhatian rapi, terutama sekali daripada segi pemakanan dan penjagaan kesihatan. Setiap bulan, pemilik zoo memperuntukkan kira-kira RM20,000 bagi memastikan semua haiwan peliharaan berada dalam keadaan yang baik. Selain turut mendapatkan khidmat veterina untuk tujuan pemantauan dan pemeriksaan berkala. Saya membuka zoo ini bersama-sama dengan isteri saya. Walau bagaimanapun beliau lebih memberi tumpuan untuk pengawalan dan penjagaan zoo ini. Saya sentiasa beri perhatian, support dia apa-apa yang perlu, macam mana nak jaga haiwan, pengurusan haiwan. Haiwan yang terdapat di sini kebanyakannya dibeli daripada penternak tempatan. Namun ada juga yang diimport khas dari luar negara seperti India, New Zealand dan Australia. Antara aktiviti yang menjadi tarikan utama adalah kanak-kanak berpeluang merasai pengalaman menunggang kuda. Haiwan-haiwan yang terdapat di Zoo Rabbitland ni adalah manja dengan pelanggan yang biasanya pelanggan bagi makan lah pada binatang tu. Saya datang kat sini bawa anak saya untuk berjalan dan saya dapati sini sangat menyeronokkan. Tempat ni memang menarik, ada berbagai jenis binatang. Contohnya macam kuda, ular, ayam, kucing pun ada. Unta ni pun ada juga. Dalila dan suami membelanjakan kira-kira RM500,000 bagi kos mendapatkan haiwan sahaja. Walaupun menggunakan modal yang besar, segala usaha dan keringat yang dicurahkan terasa berbaloi apabila melihat ramai pengunjung berpuas hati dan sentiasa datang melawat ke zoo tanpa jemu. Mereka juga turut mengupah pekerja berpengalaman yang mempunyai ilmu pengetahuan dalam bidang penternakan bagi memastikan kebajikan haiwan dijaga dengan baik dan teliti. Zoo ini bukan sekadar pameran haiwan sahaja. Terdapat banyak tempat bergambar seperti rumah obik, sarang burung gergasi, taman kayu, taman dongeng dan lain-lain. Jatuh bangun dalam perniagaan adalah perkara biasa bagi pasangan ini. Setiap ujian dan cabaran yang mendatang dianggap sebagai suatu pengalaman dan pengajaran berguna yang mampu membuahkan hasil. Dugaan kadang-kadang ada musim haiwan kena penyakit, ada juga tersalah bagi makan. Pengalaman manis itu saya rasa terujalah, dapat sambutan yang menggalakkanlah di luar dugaan. Anak-anak pun seronok, dah lama tak dapat pergi bercuti, dapat pergi. Alhamdulillah. Selain dapat melihat dan merasai pengalaman bersama haiwan, Zoo Rabbitland Jengke turut menyediakan perkhidmatan fotografi. Pengunjung berpeluang bergambar bersama keluarga untuk dijadikan sebagai kenangan. Meskipun tidak mempunyai latar belakang pendidikan yang tinggi, kesabaran dan usaha yang gigih menjadi pegangan buat pasangan suami isteri ini untuk terus maju. Mereka juga merancang untuk menambah pelbagai lagi spesies haiwan di zoo ini agar dapat menarik minat lebih ramai pecinta haiwan untuk datang berkunjung.
Puan Siti, cantiknya rumah. Tak berkelip mata Mira tengok dekorasi dalam rumah ni tau. Terima kasih. Terima kasih sudi terima kami berkunjung ke sini. Okey, Puan Siti, boleh kongsikan tak untuk mengubah suai rumah, apa perkara penting yang perlu ada pada pemilik rumah? Okey, kebiasaannya kan bila kita nak mengubah suai dekorasi rumah ni, pemilik mestilah kena tahu apakah konsep yang mereka ingin ketengahkan. Dan yang penting, mereka mesti meletakkan sesuatu bajet supaya kita tahu direction design yang kita nak ketengahkan. Ni ada setengah orang orang kata save budget, cuba-cuba nak hias sendiri tapi kurang ilmu. Apa komen Puan Siti? Boleh, sebenarnya macam ni, kita sebenarnya boleh sahaja buat dekorasi sendiri, tapi kita kena buat research, kena buat planning, ataupun sekurang-kurangnya kita meng-hire interior designer untuk plan dan rancang supaya kita tidak buat kesilapan. Biasanya bila buat kesilapan, tentunya bajet pun akan jadi double nanti. Biasanya kan bila kes-kes yang terjadi, saya selalu dapat klien yang ada experience yang macam ni. Akhirnya mereka come back to interior designer. So masa itulah mereka kata, oh rugi, dah tersalah beli, saiz tak betul, warna tak sama. So dia tak dapat satu combination dekorasi yang orang kata yang menjadilah. Kalau dari segi material dan warna pula, macam mana kita nak sesuaikan tu? Mungkin Puan boleh kongsikan sikit. Okey, sebagai pakar hiasan dalaman, kita sangat perlu pandai mematchingkan warna ni, menyuai padankan. Contohnya kalau kita punya dinding berwarna light, kita boleh masukkan warna-warna perabot ataupun perhiasan yang ada sedikit color. Tapi satu je pesanan saya, jangan lebih daripada 3 warna dalam sesuatu ruang tu. Ataupun untuk selamat macam yang Mira tengok dalam rumah ni, kita menggunakan tone warna earth color. Tetapi untuk menaikkan seri, perasan tak saya menggunakan aksesoris berwarna keemasan dan ada warna-warna royal blue dekat setiap sudut, di mana pasu-pasu, throw cushion pada permaidani. So itu adalah salah satu tips ataupun cara macam mana kita nak naikkan seri sesuatu ruang dengan bermain dengan warna. Baik. Itu kalau kita bercakap mengenai material dan warna. Kalau dari segi perabot pula, selain daripada warna perabot yang Puan Sri kata warna pastel, kalau saiznya, macam mana kita nak bagi dia sama rata, sejuk mata memandang? Okey, basically kalau dalam sistem interior kita sebagai pakar hiasan dalaman, biasanya untuk keselamatan dia, pemilihan saiz meja makan contoh, boleh masuk berapa kerusi ataupun sofa tu boleh susun macam yang Mira tengok dalam ruang tamu rumah ni kan. Ada 3 seater, single seater, and then ada kita kena tahu space planning, perancangan ruang. Penting sangat untuk kita drawkan saiz dan kita kena make sure bila kita membeli ataupun menempah perabot, bila kita bawa balik rumah tu dia boleh muat dekat tempat tu. Sebab banyak kan terjadi kita tempah and then bila balik, bila nak susun tak muat dan jadi tak cantik. Seperti yang Mira lihatlah dalam rumah ni ada wainscoting dan juga wood paneling. Mungkin Puan Siti boleh kongsikan apa perbezaan antara dua ni? Okey, sebenarnya term wainscoting wood paneling ni adalah satu term sahaja sebenarnya Mira. Cuma kadang-kadang orang salah faham. Sebenarnya kita sendiri sebagai orang yang nak dekorate rumah ataupun sebagai interior designer, kita kena tahu macam mana nak explain pada pelanggan kita. Bila saya sebut wood paneling, saya tak nak kelirukan pelanggan. Bila wood paneling, kita ada kerja-kerja kayu, kemasan kayu yang kita tampal pada dinding. So seperti yang Mira boleh nampak dekat saya punya panel dining, panel living, dia adalah full paneling. Kadang-kadang term wainscoting ni ada yang letak beading kayu sahaja yang tampal pada dinding. Jadi term tu sebenarnya tidak menjadi satu masalah pun Mira. Kita sendiri kena faham, kita bayar orang untuk apa yang kita dapat. Ini sebenarnya konsep rumah ni adalah lebih kepada kita boleh cakap modern Eropah. Kalau you pergi ke luar negara, di negara Europe, mostly tidaklah Europe juga, kalau kita tengok White House, dia orang memang banyak menggunakan paneling kayu, dia buat arch, buat pintu sliding, and then kalau nampak dia punya hidden door, pintu-pintu ada skirting, ada beading. So itulah orang kata kemasan kayu yang membuatkan rumah tu nampak eksklusif dan mewah. Macam tadi Puan Siti kata rumah ni ada banyak ruang, 6 bilik tidur, betul? Betul, 6 bilik tidur. Okey, dalam banyak-banyak ruang tu,
mana ruang yang paling istimewa? Boleh kata ruang bilik tidur saya lah. Sebab most of the time saya dan suami memang duduk dekat dalam tu, dan ruang bilik tidur saya ni dia sangat special sebenarnya. Dia macam sebuah apartmen dalam sebuah rumah. Sebab dalam kamar tidur saya ni ada kamar tidur, and then ada office, ada ruang menonton TV, ada bathroom yang komplit dengan jacuzzi, dan ada wardrobe yang berkeluasan 28 kaki kali 14 kaki. Saya memang duduk dekat dalam tu. So yang kat bawah ni memang kita jarang lah duduk. Mostly kita duduk dalam bilik dan kita gunakan dapur. Dan lagi satu favourite ruang saya adalah ruang dekat luar. So kita selalu breakfast, dinner dekat situ lah. Mungkin ada kata-kata terakhir ataupun pesanan buat penonton Nona yang mungkin mereka ingin menghias rumah atau mengubah suai rumah. Okey, pada saya kepada yang baru dapat kunci rumah, pesanan saya adalah sebenarnya bagus meng-hire pakar hiasan dalaman daripada kita mencuba buat sendiri. Sebab kalau dikira-kira pun, kalau kita hire dan buat sendiri, sebenarnya kos untuk lebih kurang. Kos dia adalah lebih kurang sahaja. So dia lebih selamat dan kita boleh dapat tepat apa yang kita impikan sebenarnya. Banyak sangat tip dan ilmu yang dapat Mira timba dan kongsikan bersama penonton Nona. Terima kasih Puan Siti di atas perkongsian ini. Baiklah, sebelum kita berehat, ikuti segmen Air Tangan bersama Raja Rehan Raja Zamil yang akan berkongsi cara membuat kek durian serta teknik pembuatan kek kejutan Money Pulling. Awalnya pandang-pandangan, habis itu senyum-senyuman, datanglah perasaan minta diperhatikan. Hati senang tidak karuan, pikiran pun melayang-layang, selalu terbayang-bayang. Assalamualaikum, saya Raja Rehan dari Rehan Homemade. Okey, hari ini saya nak tunjukkan cara-cara untuk buat money pulling cake, dan ini adalah bahan-bahan untuk resepi basic sponge cake. Okey, mula-mula kita masukkan 6 biji telur. Air 1/4. Vanilla sponge cake dengan overload lah. Kena buat low speed dulu untuk adunkan dia bagi jangan berterabur lah. Dan setelah adunan hampir gebur, kita masukkan minyak lah, 1/4 minyak. Okey, selepas adunan dah settle, dah sebati. Okey, ni loyang 8 inci. Ni adalah shortening tadilah. Ni untuk kita greasekan bagi supaya adunan tadi tak melekat bila bakar. Okey, sebelum tu kita kena panaskan oven dululah. 35 minit, suhu 170 atas dan bawah. Kemudian kita masukkan dalam loyang 8 inci tadi. Okey, suhu untuk bakar 170 atas dan bawah. Sekarang kita nak buat resipi untuk krim durian. Kita perlukan 2 jenis krim, iaitu bitter cream, fresh cream, esen durian, lepas tu dengan pewarna kuning, hijau dan merah untuk duri durian. Satu lagi lah. Okay, kita masukkan krim bitter cream, 1 cawan, fresh cream 1 cawan, esen durian 1 penutup. Okay, kemudian kita mix. Okay. Sedikit warna kuning telur. Ini adalah kek sponge yang telah dibelah 3, papan isi durian dengan krim durian tadilah. Okey, sekarang ni kita kena letak krim durian dekat atas kek tadi tu. Sapuannya hanya sapuan nipis sahaja.
Ini adalah isi durian fresh lah daripada biji durian tu. Kita perisikan. Kita rata-ratakan lah. Supaya nanti time potong kek tu, semua dapat rasa isi durian. Okey. Layer kedua. Ulang semula proses tersebut sehingga 3 lapisan. Setelah selesai, kek ini akan sekali lagi disapu krim durian di bahagian luarnya. Pastikan kek diliputi dengan lapisan yang nipis sahaja. Okey, ini krim puding tadi yang kita dah letakkan dalam piping bag. Nanti pangsa durian tu kita akan letak kat sini. 2. Okey, untuk kita letakkan duit yang kita dah gulung tadi dalam kek, kita perlu potong kek lah mengikut saiz yang sesuai untuk masukkan duit ni. So kita anggarannya. Okey. Masukkan dekat dalam. Okey. Okey, ni kan dah berlubang tadi tu. Lebihan kek tadi kita potong sedikit. Okey, untuk kita tutup kembali bekas yang dah ni. Okey. Okey, seterusnya kita letakkan pangsa durian. Okey, akan jadi macam ni. Bagi membuat hiasan duri pada kek, krim yang sama akan diwarnakan dengan pewarna hijau. Pipekan krim membentuk seakan-akan kulit durian di seluruh permukaan tepi kek. Seterusnya kita gunakan wafer untuk hiasan sebagai batang durian lah. Okey, dah siap. Durian money pulling cake bersaiz 8 inci ini menawarkan sedikit kelainan daripada yang biasa ada di pasaran. Sesuai bagi yang ingin memberi kejutan kepada yang tersayang, pastinya ia mampu mencetuskan keceriaan dan senyuman kepada penerimanya, lebih-lebih lagi kepada penggemar durian. Setelah 2 tahun menjalinkan hubungan cinta, akhirnya termeterai sudah ikatan perkahwinan antara Puteri Aisyah Sulaiman 27 tahun dan suaminya Muhammad Firdaus 28 tahun. Hanya dengan sekali lafaz, mereka sah bergelar suami isteri. Majlis akad nikah yang bertemakan Dawn to Dusk yang diadakan secara tertutup telah bersaksikan dengan kedua belah keluarga. Tahniah diucapkan kepada mempelai, semoga bahagia hingga ke jannah. Hasil desakan teman rapat untuk Puteri cuba mengenali Firdaus dengan lebih dekat ternyata membawa mereka hingga ke jenjang pelamin. Pertemuan yang dirancang oleh kawan-kawannya ketika menonton perlawanan bola sepak 3 tahun lalu menjadi titik permulaan perkenalan merpati dua sejoli ini. Okey, nak dijadikan cerita sebenarnya dia ni tak pernah ada girlfriend, so Puteri tak tahu tentu. Tak cerita. Alamak, tu nampak tak apalah. Dia tak pernah ni lah bercinta. So masa tu Puteri pun macam cakap lah dengan kawan Puteri Hafiz tu, macam kita dah exchange Instagram. Kata nak kenalkan, but dia macam tak ada effort pun. Puteri macam malas lah. Macam tu, macam malas lah nak macam try nak effort, nak approach pula kan. Sebab Puteri perempuan segan lah. Tapi kawan Puteri macam tak apa, dia baik, try. Dia macam dia baik. So dia macam okey lah, I don't know macam mana nak approach dia sebab tak ada nombor. Ni kawan Puteri kata kita tunggu Insta story dia sebab dia tak upload apa-apa kat Instagram. Dia jenis yang senyap je kat Instagram. So Puteri pun macam okey lah. Dan kebetulan masa Puteri dengan Hafiz keluar makan macam tu lah. Kita orang lepak macam tu. Tiba-tiba dia upload
gambar golf club kan, golf club. So Putri pun macam tegur lah, apa tu? And then from there kita macam kenal borak-borak every day kita orang borak. Start from Putri tegur dia dululah sebab dia jenis Putri rasa takkan tegur Putri kot kalau Putri tak tegur dia. Tanggal 21 November 2021, pasangan mempelai ini selamat disatukan dalam majlis seberingkas yang diadakan di Hotel JW Marriott, Kuala Lumpur. Sekejap kan kita kenal. Few months. Sebab dia macam very simple. Dia terus kawan. Bila dah kenal tu, I nampak dah macam dah suka. I dah suka lah basically. And I tahu like she is the one that I wanted to marry. So I just straightforward talk to her macam I cakap I tak nak main-main. So I'm sorry to interrupt. Dia jenis yang macam kalau dah suka, dia jenis terus cakap, okay, I kalau bercinta untuk kahwin je. Macam tu, dia macam tu. Dan Putri pula macam bercinta tak kahwin. Macam terkejut lah sebab Putri selama ni, my previous relationship bukan jenis yang macam tu. And then dapat pula orang yang macam, bercinta kahwin. So Putri macam, very simple. Macam tu lah. So dari situ Putri tahu dia serius lah dengan Putri. Yes. Muhammad Firdaus bin Sulaiman. Ya, saya. Aku nikahkan kamu dengan Puteri Aisyah binti Sulaiman yang telah berwakil walinya kepadaku dengan mas kahwinnya sebanyak RM300 tunai. Saya terima nikah Puteri Aisyah binti Sulaiman dengan mas kahwin RM300 tunai. Alhamdulillah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi nak pesanlah kepada Angah, panggilan manja dia Angah, nak mengucapkan selamat pengantin baru dekat anak makcik nama Puteri Aisyah dan Firdaus. Semoga kekal sampai ke anak cucu dan sampai ke jannah. Biarlah cepat-cepat dapat cucu. Selamat pengantin baru kepada Puteri Aisyah dengan pasangan dia Firdaus. Semoga perkahwinan ini hingga jannah insya-Allah dan cepat-cepat dapat baby, okey? Azra doakan. Kami ingin mengucapkan selamat pengantin baru kepada Puteri dan juga Jacob. Semoga bahagia ke jannah. Jannah kerana Puteri sampai ke jannah. Kita happy sangat. Memang kita rapat dengan Puteri dan juga Jacob. And thank you for having us at this beautiful wedding. Sangat-sangat cantik, decoration, everything perfect. Fairy tale. Jika di sebelah paginya, majlis akad nikah bertemakan Mentari Terbit Sunrise. Majlis resepsi yang diadakan pada sebelah malam pula dihias indah dengan dekorasi bertemakan matahari terbenam. Yes, apa yang terjadi on my wedding day tu memang apa yang kita orang impikan lah sebab kita orang dua-dua memang suka sunset. Memang kita orang tak tahu lah, memang suka sangat sunset. Puteri macam kalau tengok sunset sampai boleh menangis lah, suka sangat. So dia kebetulan ada minat yang sama. Dia suka benda tu. Dia suka nature. Dia suka. So macam compliments lah, Puteri suka sunset, dia suka laut. Macam tu. Suka benda-benda yang nature lah. Saya sebagai bapa dan juga sebagai ibu bapa, kita mendoakan kebahagiaan rumah tangga mereka sehinggalah ke akhir hayat. Dan inilah mereka akan jadi pasangan mereka di akhirat kelak. Jadi apa saja supaya mereka ini bahagia kehidupan mereka, sebagaimana saya sebutkan bahawa kehidupan berumah tangga ini ada dia punya kata gelombang dia, tetapi hadapilah gelombang tersebut dengan keadaan memahami antara satu sama lain. Itu yang penting sebagai kata ubat ataupun sebagai vitamin untuk menjadi sebuah keluarga yang bahagia. Dan doakan kami Puteri dan suami hingga ke jannah, kekal hingga ke jannah. Amin, amin ya rabbal alamin.
Pemilihan warna dengan konsep yang betul secara tidak langsung memberi kesan kedamaian dan keharmonian. Bukaan pintu yang luas serta ruangan yang tinggi mengundang rasa nyaman ketika berada di sini. Jutaan terima kasih kami ucapkan kepada pemilik kediaman dan keluarga kerana sudi menerima kunjungan kami di sini. Baiklah, kita sudah pun tiba di penghujung siaran. Jangan lupa teruskan layari laman Facebook dan Instagram kami di TV3 Nona. Jumpa lagi minggu hadapan. Assalamualaikum. Bye. Sri Kandi masa kini yang bekerja ya juga ibu dan istri, cabaran